aqsamul kalam, bahagian-bahagian bicara lah kalau kita dalam bahasa Melayu. Kalau kita belajar medik, kalau kita belajar perubatan, fokus ataupun batasan perbincangan tu adalah berkenaan dengan badan manusia. Kalau kita belajar ilmu syariah, kita akan belajar tentang wahyu. Kalau kita belajar tentang geologi, kita belajar tentang alam. Kalau kita belajar tentang astronomi, kita akan bincang tentang angkasa. Tapi kalau kita bincang tentang bahasa Arab, kita akan berputar sekitar bicara, al-kalam. Okey. Apa sahaja teks yang ustazah jumpa, teks bahasa Arab, apa sahaja, kat mana sahaja ustazah jumpa, dia tak akan lari daripada tiga benda ni, tiga unsur, tiga sistem. Kalau badan ada organ, ada saraf, ada tulang. Kalau bahasa Arab ada tiga ni, isim, fi'il, huruf. Carilah ayat mana-mana, jumpalah ayat mana-mana pun, dia tak lari daripada isim, ataupun dia fi'il, ataupun dia harf. Okey, apa pentingnya kita tahu sama ada dia isim, ataupun dia fi'il, ataupun dia harf? Pentingnya adalah sebab setiap unsur ni dia ada peraturan dia sendiri. Ada hukum-hukum dia. Isim ada hukumnya yang tersendiri, fi'il ada hukumnya yang tersendiri, dan harf pun ada hukumnya yang tersendiri. Jadi kalaulah kita dapat bezakan dan kita dapat tahu hukum tu, barulah betul kefahaman kita. Kalau kita tak tahu sama ada dia isim ataupun fi'il, kita tak akan dapat pastikan hukum mana yang kita nak guna. Okey? Jadi kita berkenalan dulu. Macam mana dalam sesuatu ayat tu kita nak kenal sama ada dia isim ataupun dia fi'il ataupun dia harf. Okey. Bagi yang dah orang kata kalau baca teks tu kira macam dah boleh agak dah, dia ni fi'il, dia isim, tak perlulah serabutkan kepala untuk ingat 1, 2, 3 poin-poin ni. Tapi kalau bagi yang belum dapat kenal, dia boleh guna formula-formula ni supaya dapat bezakan antara isim, fi'il dengan harf. Macam kita baca Quran, kalau kita dah baca dengan betul, idgham, ikhfa, izhar, walaupun kita tak tahu hukum, tapi kita betul baca dengan betul, so it enough, maksudnya cukup. Tak perlu serabutkan kepala ingat huruf izhar ada berapa, ikhfa ada berapa, tak perlu. Tapi ada orang yang perlukan panduan tu untuk awal. Sampai tahap dia dah biasa, dia tak perlu dah guna panduan tersebut. So boleh orang kata boleh abaikan. Jadi ini adalah hanya panduan awal supaya kita dapat bezakan antara tiga benda ni. Okey. Yang pertama isim. Isim adalah kata nama. Okey. Macam mana kita nak tahu tanda-tanda dia isim? Yang pertama sekali adalah dia terima alif lam. Okey. Mana-mana isim dia perlu mana-mana perkataan yang terima alif lam, dia adalah isim. Contoh, at-talibu, asalnya talibun, dan dia dapat terima alif lam, jadi at-talibu. Semalam Ustazah Syafiqah ni ada tanyakan, at-talibu ke at-talibun. Jadi kita kata alif lam tak boleh duduk rapat dengan tanwin, dia tak pernah boleh duduk sekali. Okey, ada alif lam, tanwin akan lari. Ada tanwin, alif lam akan lari. Okey, itu yang pertama. Mana-mana perkataan yang boleh terima alif lam, dia adalah isim. Yang kedua, dia boleh terima tanwin. Okey, contoh al-kitabu. Al-kitabu dia terima alif lam, so dia adalah isim. Dan dia pun boleh terima tanwin, kitabun, so dia adalah juga isim. Tu tanwin sama ada dia dhammatain atau fathatain atau kasratain. Okey, talibun, talibin, taliban. Okey. Yang ketiga, dia berada di selepas jar. Maksudnya apa-apa perkataan yang duduk selepas huruf jar, confirm dia adalah isim.
jumpa isim jar, jumpa huruf jar, selepas tu convert isim. Dia tak boleh ada fi'il ataupun harf berulang kali. Dia mesti ada, selepas tu dia adalah isim. Fil kitabi. Oh, fi huruf jar, maksudnya al-kitabi adalah isim. Fil masjidi. Oh, fi huruf jar, maksudnya al-masjidi adalah isim. So tanda kita nak kenal isim adalah dia terima alif lam, dia terima tanwin, dan dia boleh duduk selepas huruf jar. Okey. Yang kedua, al-fi'l, kata kerja. Kata kerja. Fi'il, tanda pertama adalah dia boleh terima ta ta'nis. Tak ta'nis ni bukan ta marbuthah. Kalau ta marbuthah macam ni. Ni tak ta'nis ni dia duduk dalam fi'il. Okey? Hanya duduk dalam fi'il. Jumpanya tak ta'nis macam ni, dia adalah fi'il. Contoh, fa'alat, darasat, ta'allamat, qara'at, katabat. Kalau jumpa ta'nis di belakang, dia adalah fi'il. Okey. Fi'il juga dia boleh duduk selepas sa ataupun saufa. Sa'aqra'u, saufa aqra'u. Dua-dua membawa maksud akan. Okey, tapi sa ni dia lebih kita gunakan untuk perkara yang akan datang, tapi dalam tempoh yang sekejap, maksudnya lepas ni. Kalau saufa akan datang. Maksudnya dia ambil masa juga. Dia ambil masa lebih daripada sa ni. Tak apa, lepas ni kita akan bincang. Okey. Jumpa sa atau saufa, lepas tu confirm fi'il. Sama dengan isim. Kalau lepas jar, lepas huruf jar, dia confirm isim. Kalau selepas sa atau saufa, dia confirm fi'il. Jumpanya sa'adribu, sa'uqattilanna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, sa'usalli, sa'aqra'u. So sa tu lepas tu adalah confirm fi'il. Okey, yang ketiga, tanda kita nak kenal fi'il, dia ada selepas qad. Qad aflahal mu'minun, qad kataballahu lakum. Semua perkara ataupun perkataan yang duduk selepas qad confirm adalah fi'il. Okey. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah harf. Harf, tanda dia senang je. Mana-mana huruf yang tak terima alif lam, tanwin, duduk selepas huruf jar, ada tak ta'nis, ada selepas saufa, selepas qad, dia adalah huruf. Maksudnya huruf dia tak akan terima tanda-tanda yang dimiliki oleh isim ataupun fi'il. Maksudnya isim, katakan contoh, katakan isim ni dia ada 3 isteri, fi'il ni pun ada 3 isteri. Harf ni tak akan kahwin dengan isteri orang. Contoh maaf, okey, nak bagi gambaran. Maksudnya harf ni dia tak akan ambil ciri-ciri yang dimiliki oleh isim ataupun fi'il. Okey. Saya rasa isim, fi'il, harf ni tak adalah sukar sangat, tapi kadang-kadang kita jadi confused. Okey. Bila confused, kita tengok balik nota kita, tengok sama ada dia ada alif lam. Okey, kalau alif lam dia isim. Kalau dia ada tanwin, oh dia isim. Kalau dia duduk lepas qad, oh dia fi'il. Kalau dia tak ada alif lam, dia tak ada qad ataupun ciri-ciri semua ni, dia adalah harf. Okey. Kita buat latihan sikit. Okay. Contoh, semua partisipan, Ustazah boleh terlibat. Okey. Farid, handset jap Farid. Tutup suara.
Sa'adhabu ilal madrasati. Okey. Ada 3 yang saya nak tanya. Yang pertama azhabu, yang kedua alif lam ila, yang ketiga al-madrasah. Okey, siapa nak jawab yang pertama? Azhabu. Azhabu ni apa dia? Fa'il. Sebab apa dia fa'il? Sebab yang dekat depan tu sa'adhabu. Ahsanti. Sebab dia duduk sa, selepas sa. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, dia boleh terima tak taknis, betul? Dia boleh terima tak taknis, betul tak? Betul. Okey, bila dia terima tak taknis, dia akan bunyi macam mana? Dia akan bunyi macam mana? Jawab dia. Okey, dia akan bunyi macam mana kalau dia terima tak taknis? Zahabat. Zahabat. Yang ketiga, contoh dia, dia akan terima qad. Okey. Jadi qad zahaba. Qad zahaba. Zahabat. Sa'adhabu. Okey? Itu namanya fa'il. Yang kedua, ila. Ila apa dia? Harap. Haraf. Okey. Sebab apa kita kata dia haraf? Sebab dia ikan tu kan harful jar. Harful jar. Sebab apa tanda dia harful jar? Yang pertama, kita cuba tengok balik. Bolehkah kita kata ilat? Tak boleh. Sebab kalau terima tak taknis, dia akan jadi fa'il. Bolehkah saya kata al-ila? Tak boleh juga. Tak boleh. Sebab kalau tambah alif lam, dia akan jadi isim. Contoh lain, saya kata qad ila. Boleh ke? Tak boleh juga. Tak boleh. Sebab qad adalah dimiliki oleh fa'il. Okey. Al-madrasati. Dia adalah isim. Sebab dia terima alif lam. Dia juga dia boleh terima apa selain daripada alif lam? Tengok nota. Boleh terima tanwin. Madrasatun. Okey. Yang ketiga, isim dia boleh terima boleh terima apa? Ba'dal harf. Dia boleh terima huruf jar. Maksudnya dia boleh duduk selepas huruf jar. Ila madrasatin. Okey. Itu adalah ciri-ciri bagi isim fa'il dengan harf. Tengok ayat ni, ada fa'il, ada isim, ada harf. Okey. Mana-mana ayat dia tak akan terlepas daripada 3 ni. Bacalah dalam Quran. Okey, lepas ni kalau baca Quran, cek mana isim, mana fa'il, mana harf. Bila kita dapat tahu tu, insya-Allah bila kita dah belajar hukum bagi setiap tu, kita tahu sebab apa dia jadi macam ni. Sebab apa jadi macam ni. Kalau kita tertukar lagi antara isim dengan fa'il, kita akan guna hukum yang berbeza. Kita tersilap dalam hukum. Maksudnya, hukum yang fa'il kita guna untuk isim. Hukum untuk isim kita guna untuk fa'il. Sebab kita tertukar lagi antara isim, fa'il dengan harf. Tapi bila kita dah tahu, insya-Allah kita boleh ingat pula lepas ni hukum-hukum bagi setiap perkara